Hai guys, apa kabar semua? Hari ini Aina share dengan korang pasal satu movie yang nama dia Saitan. Keluar tahun 2024. Cerita ini memang lain daripada yang lain. Confirm korang tak expect jalan cerita dia. So, tanpa membuang masa, jom kita layan cerita dia. Dalam scene, kita nampak ada seorang lelaki tengah sembang dengan seorang budak lelaki. Rupanya lelaki itulah watak utama dalam movie ini. And budak itu pula anak dia. Selain itu, dia ada lagi seorang anak perempuan yang tengah study kat high school. Masa itu, anak perempuan ni tengah borak dengan seorang kawan lelaki dia. Tiba-tiba, bapa dia horn kereta kuat-kuat macam tak puas hati. Anak perempuan tu terus perasaan dan dia pun jalan menuju ke kereta dengan senyuman. Lepas tu, bapa dia mula tanya pasal lelaki yang anak perempuan dia tengah borak tadi tu. Anak perempuan dia terus cakap yang dia actually nak plan pergi vacation kat Ladakh dengan kawan dia tu. Mula-mula bapa dia macam tak setujulah, tak berapa suka anak dia pergi. Tapi last dia pun setuju juga. Masa tu anak perempuan dia happy gila sebab dapat green light dari bapa dia. Lepas balik rumah, bapa dia sempat bagi nasihat kat anak perempuan dia tu. Dia pesan masa vacation nanti kena selalu online sebab parents dia nak call dia bila-bila masa saja. Lepas tu anak lelaki dia pula tengah edit video gabungan gambar-gambar family dia orang dulu-dulu. Dari situ nampaklah macam family dia memang happy, penuh kenangan manis. Lepas tu family dia pun pack up barang sebab nak pergi farmhouse untuk urusan kerja bapa dia. Dia orang pun bertolak sama-sama. Sepanjang perjalanan memang nampak happy je, penuh gelak tawa. Tiba-tiba anak lelaki dia kata nak terkejing. So dia orang pun singkat kat satu tempat rehat ada makan-makan. Masa bapa dia masuk toilet kat situ, dia ternampak seorang lelaki tengah sembang kat phone dengan anak perempuan dia. Dalam call itu, anak perempuan dia siap-siap pesan lagi, jangan minum teh dengan perut kosong. Macam caring gila. Dari situlah bapa dia macam perasaan, lelaki tu betul-betul sayang anak perempuan dia. Lepas keluar dari toilet itu, dia orang satu family pun order makanan sama-sama. Hero pun nak order teh untuk diri dia, tapi waiter kat situ cakap kena ambil token dulu kat counter. So dia pun pergilah counter bagi duit besar dekat penjaga counter itu. Tapi penjaga itu pula cakap tak ada duit kecil, nak kena tukar duit dulu. Hero pun dah malas nak layan. Last dia pun give up terus balik duduk kat meja dengan family dia. Tiba-tiba datang seorang lelaki letak 2 cawan teh dekat meja family Hero tu. Rupa-rupanya itulah lelaki Hero yang jumpa kat toilet tadi. Hero pun cakap lah tak apa, I tak nak. Tapi lelaki tu relax je. Dia kata macam tak apa, minum je. Kalau next time you boleh belanja kat I pula. Dari cara dia cakap tu, Hero terus impress. So Hero pun hajak dia untuk makan sekali dengan family dia. Mula-mula lelaki itu macam segan, tak nak, tapi last dia pun setuju join makan sama-sama. Lepas tu, Hero dengan lelaki itu pun borak-borak pasal anak perempuan masing-masing. Lelaki itu siap tunjuk gambar anak perempuan dia lagi. Masa makan itu, anak perempuan Hero macam biasalah. Dia memang tak suka capati yang berminyak. Terus tak nak makan. Tiba-tiba Hero dapat call dari office. So, dia pun bangun pergi jauh sikit dari meja nak jawab telefon. Masa itulah lelaki misteri itu ambil peluang. Dia hulurkan ladu kat budak-budak itu. Siap buat challenge lagi. Siapa yang makan dulu? Anak perempuan Hero itu terus cepat-cepat ambil dan makan ladu itu. Masa itu, lepas makan ladu, anak perempuan Hero mula rasa macam pening sikit. Tapi dia buat tak tahu je, still relax. Lepas tu, Hero pun balik semula ke meja. Dia orang pun sambung borak dengan lelaki itu. Lelaki itu siap suruh anak perempuan Hero makan capati berminyak tu. Tanpa fikir panjang, dia pun ikut je habiskan capati itu. Lepas tu, lelaki itu cakap pula, minum air sekali. Dia pun ikut arahan untuk minum. Bapa dia langsung tak perasaan apa-apa pelik. Beberapa minit kemudian, anak perempuan Hero mula rasa tak selesa. Terus beritahu parent dia, jomlah balik dari sini. So, lepas tu family Hero pun ucap terima kasih kepada lelaki itu dan keluar dari kedai makanannya. Anak perempuan dia masih duduk dalam kereta, sementara bapa dan adik dia beli barang kat kedai runcit sebelah. Masa gadis itu seorang-seorang, tiba-tiba lelaki misteri itu datang berdiri depan cermin sebelah dia. Dia siap cakap bawa cermin ini dan tanpa banyak soal, gadis tu pun ikut arahan dia. Lepas tu, lelaki itu hulur satu paket biskuit. Dia pesan habiskan biskuit ini bila dah sampai rumah nanti. Lepas sampai kat farmhouse, whole family terus enjoy gila. Semua terjun dalam kolam, mandi manda, gelak ketawa, memang nampak happy vibes. Isteri Hero pun keluar dari kolam sebab nak tukar baju dan siap letak phone dalam beras sebab kena air. Lepas tukar baju, dia berdiri kat balkoni rumah tu. Masa itulah dia ternampak lelaki misteri itu.
tengah berdiri tegak kat pintu pagar farmhouse tu. Masa nampak lelaki misteri tu kat pagar, terus isteri hero rasa takut, tak sedar hati, dia cepat-cepat masuk balik dalam rumah. Lepas tu bagi tahu kat husband dia pasal apa yang dia nampak tadi. Lepas tu husband dia pun mai kat ruang tamu. Tiba-tiba lelaki misteri tu dah ada dalam rumah. Rupa-rupanya anak perempuan yang dia buka pintu. Dan lelaki tu cakap dia datang sebab nak charge phone je. Katanya nampak kereta korang ada kat rumah. So dia masuklah. Tapi husband dia relax je, tak ambil serius langsung. Siap cakap okey lah, lepas tu terus naik atas. Lepas tu lelaki misteri tu duduk kat sofa sempang dengan anak perempuan hero dan tanyalah pasal boyfriend dia semua tu. Anak perempuan itu pun terus cerita dia dengan boyfriend dia sama kawan-kawan plan nak pergi ladak dan dia pun dah beritahu parents dia. Tengah sembang itu, adik dia kacau kakak dia, baling-baling barang. Mula-mula lelaki misteri tu diam je, tapi bila sekali lagi adik dia kacau, lelaki itu terus cakap kat kakak tu, tunjuklah game kau, bagi dia tak nak kacau kau lagi. Tiba-tiba isteri hero dengar suara anak lelaki dia menjerit. Dia pun pandang kat cermin. Masa tu dia nampak kakak dia tengah berdiri atas swing chair, sambil adik dia pula duduk kat bawah tu. Swing tu pula bergerak laju gila non-stop. Adik dia terus jerit sebab takut sangat. Bapa dengan mak dia pun cepat-cepat datang ke tempat kejadian, cuba nak hentikan dia, tapi memang tak berjaya. Tiba-tiba aja bila lelaki misteri tu kata berhenti, gadis itu pun terus berhenti sekali. Lepas tu dia orang pun cepat-cepat bawa masuk dua anak dia ke dalam rumah. Lepas tu lelaki itu pun terus masuk dalam rumah. Dia cakap, korang ni tak pandai besarkan anak perempuan. Mak ayah pun balas, itu bukan urusan kau. Tapi lelaki tu kata, anak kau keluar pergi teladat dengan boyfriend dia. Masa tu anak perempuan tu pun cepat-cepat jelaskan. Dia kata apa yang dia cakap tu I just ikut je, walaupun sebenarnya I tak suka pun. Tapi lelaki tu sambung lagi, sebab dia sekarang semua dah under control saya. Lelaki itu bagi demo. Dia suruh anak perempuan tu call boyfriend dia, suruh break up dan cakap jangan ikut lagi pergi ladak. Gadis itu pun terpaksa ikut arahan dia. Masa tu hero memang naik marah, terus halau lelaki itu keluar dari rumah. Lepas tolak lelaki jahat tu keluar, dia sempat cakap ke gadis itu, suruh hentikan mak ayah kau. Sekelip mata je, gadis itu terus serang parents dia sendiri. Parents dia memang terkejut gila. Last kali lelaki itu dengan selambat duduk lena atas sofa. Lepas tu dia suruh dia orang teka sebenarnya dia ni siapa. Ibu gadis itu pun cakap, kau ni pakai black magic ke? Lelaki itu senyumnya dan kata, ya memang aku ni yang kontrol anak kau. Dia pun sekali lagi bagi demo. Kali ni dia suruh anak perempuan tu makan macam serbuk teh. Gadis itu pun terus pergi dapur, ambil serbuk teh itu dan cuba telan. Tapi memang tak boleh nak telan, tersekat-sekat. Tapi tetap cuba untuk arahan dia. Parents dia masa tu tak cuak habis, takut kalau jadi apa-apa pada anak dia. Last kali dia orang pun tanya lelaki jahat tu, sebenarnya kau nak apa? Lelaki itu terus cakap, aku nak anak perempuan kau. Orang kena serah dengan hati yang ikhlas, baru aku lepaskan dia. Masa tu ibu gadis tu merayu-rayu, minta balas kasihan supaya anak dia dilepaskan. Tapi lelaki jahat tu makin melampau. Dia suruh anak perempuan tu urut kaki dia. Tengah gadis tu urut, sekali tersilap sikit je, lelaki itu terus sepak kuat sampai dia jatuh. Bapa gadis tu memang tak tahan dah, terus naik angin, serang lelaki jahat tu habis-habisan. Sementara itu mak dia pegang erat-erat anak perempuan dia, takut anak tu kena kontrol lagi. Masa tu budak itu turun ke ruang tamu. Tiba-tiba anak perempuan mereka terus tolak mak dia sampai jatuh. Lepas tu dia hentam kepala adik dia kat kayu. Adik dia terus pengsan, darah pun keluar dari kepala. Bapa dia masa itu terkejut gila, terus kaku tak boleh buat apa-apa. Dan masa tu juga dia terpaksa lepaskan lelaki jahat tu. Dalam masa yang sama, kat luar tiba-tiba kedengaran suara lelaki panggil. Rupa-rupanya polis. Dia orang cepat-cepat bawa anak lelaki tu masuk bilik. Bila polis masuk dalam rumah, dia tanya, ada apa-apa berlaku ke? Isteri hero terus jawab, tak ada apa-apa pun. Rupanya anak lelaki itulah yang call polis. Lepas tu, isteri hero perasan ada bau gas kat dapur. Dia cepat-cepat beritahu polis dan pergi tengok. Dekat sana lah dia nampak anak perempuan dia tengah duduk atas tong gas. Tiup gas dah terbuka siap dengan mancis kat tangan. Memang terkejut gila mak dia masa tu. Cepat-cepat mak dia angkat barang tu, bawa keluar dari dapur dan cakap kat polis memang tak ada apa-apa pun. Polis pun keluar dari rumah. Lepas tu hero ini merayu kat lelaki jahat itu. Dia cakap, ambillah semua duit dari sini, lepaskan anak aku. Lelaki itu pun senyum sinis, kata boleh, dan terus ambil semua duit keluar dari rumah itu.
itu, hero dan istrinya rasa lega sikit. Terus peluk anak perempuan tu, tapi muka anak perempuan tu masih sama, tak berubah langsung. Kat luar rumah, lelaki jahat itu pakai semua duit tu depan mata. Dia gelak dan cakap, aku bukan manusia yang gila duit, aku syaitan. Aku tunggu malam ni bertahun-tahun lamanya. Lepas tu, si penjahat itu masuk balik dalam rumah. Dia tengok budak perempuan tu dan tiba-tiba dia suruh budak tu tampar muka sendiri. Kuat gila sampai darah keluar dari mulut. Lepas tu dia suruh budak tu menari sambil senyum. Bapa dia yang tengok tu dah tak tahan, terus naik ke atas. Si penjahat itu senyum dan cakap, kau jaga aku, kalau ada sesiapa berani datang serang, kau bunuh je mereka. Ibu budak itu pun tak boleh tahan lagi, dia pun naik atas sekali. Lepas penjahat itu dah terlelap, bapa gadis itu turun bawah perlahan-lahan. Anak dia masa tu tengah berjaga, muka pun macam nak bagi signal, jangan datang dekat. Dia berdiri lama sangat sampai terkencing kat situ juga. Bapa dia yang tengok tu memang sakit hati dan terus naik atas. Bila mak dia dapat tahu, dia cepat-cepat turun bawah seluar baru. Dia merayu ke penjahat itu nak tukar seluar anak dia, tapi lelaki itu sengaja suruh tukar depan dia. Dia siap paksa gadis tu buka seluar sekarang juga. Masa itulah mak dia dah tak tahan, terus naik angin sampai start pukul si penjahat. Dalam kekalutan itu, anak perempuan dia pula cuba nak tikam mak dia sendiri, tapi bapa sempat ditahan, ikat tangan anak dia kat tepi. Lepas tu bapa terus pelasak si penjahat itu habis-habisan. Pada masa yang sama, tiba-tiba penjahat itu jerit kat gadis itu, kau gelak kuat-kuat sampai mati. Lepas je dengar ayat-ayat itu, anak perempuan itu terus mula gelak kuat tak berhenti-henti. Hero pun panik sebab takut anak dia betul-betul mati kat situ. Dalam keadaan cemas tu, Hero pun lepaskan penjahat itu. Si penjahat itu senyum sinis sambil cakap kat mak dia, nice try, tapi kali ni aku bagi hukuman kat kau. Lepas tu dia terus hasut anak perempuan tu, suruh bunuh je lah adik dia sendiri. Tanpa fikir panjang, anak perempuan tu terus naik atas nak cari adik dia. Nasib baik masa tu, parents dia sempat tahan. Cepat-cepat masukkan dia dalam satu bilik. Mak dia pun naik marah, terus tampak anak dia kuat. Anak tu menangis sambil kata, dia tak sengaja, dia minta maaf. Lepas tu, dia keluar je bilik itu. Terus kunci pintu bilik yang parents dia ada kat dalam. Tanpa buang masa, dia mula cari adik dia sendiri untuk bunuh. Adik dia sempat lari naik atas rumah, tapi kakak dia ikut rapat belakang. Beberapa minit lepas tu, parents berjaya juga pecahkan pintu bilik itu. Tiba-tiba kedengaran jeritan kuat dari atas. Bila mak ayah turun bawah, mereka nampak anak perempuan tu tolak adik dia sampai jatuh. Adik dia terhempas, darah mengalir ke lantai. Parents terus meraung, nangis kuat sebab tak sangka benda itu jadi depan mata. Lepas tu, si jahat keluar dari rumah dan tenang-tenang tanya, sekarang boleh kan aku bawa anak perempuan kau? Parents tu pun hilang kata-kata, cuma anguk kepala perlahan. Lepas kejadian itu, Hero cepat-cepat suruh isteri dia bawa anak lelaki ke hospital dan dia sendiri terus follow lelaki jahat. Lelaki jahat itu masuk jauh dalam hutan besar. Tengah jalan gelap tu, tiba-tiba dia nampak ada cahaya api terang. Bila dia dekat, terus ternampak satu patung besar bentuk macam iblis dan orang ramai tengah buat benda pelik macam doa tak normal. Memang jelas penjahat itu tengah menjalankan ilmu hitam. Kat situ ada ramai orang, muka semua macam hilang akal. Ikut je apa penjahat itu buat. Lepas tu penjahat itu menjerit, hari ini hari terakhir, aku bagi kau semua kebebasan. Asisten dia pula dah siap sediakan satu lubang besar penuh dengan api menyala-nyala. Penjahat itu angkat beberapa patung dan cakap, aku akan buang satu persatu patung ini dalam api dan bila patung terakhir masuk, semua orang kat sini akan jatuh sekali. Lepas tu dia pun campak patung tu satu-satu ke dalam api. Orang ramai yang tak sedar tu makin lama makin dekat, macam kena tarik dengan kuasa pelik ke arah lubang api tu. Hero masa tu masih sorok-sorok tengok kejadian tu, tapi tiba-tiba si penjahat ternampak dia. Asisten penjahat cepat-cepat tangkap Hero, pukul dia sampai jatuh, lepas tu baringkan bawah kaki penjahat. Mula-mula Hero nampak macam tak mampu nak buat apa-apa, tapi masa penjahat baling patung terakhir ke dalam api, Hero tiba-tiba terus hentam kaki penjahat kuat-kuat. Penjahat tunduk terkejut. Masa itulah Hero ambil peluang terus potong lidah penjahat itu. Penjahat jerit kesakitan, cuba nak cakap sesuatu kepada semua pengikut dia, tapi suara dah tak keluar sebab lidah sudah terputus. Keadaan jadi huru-hara. Semua perempuan yang kena kontrol mula cuba ceraikan Hero nak serang dia, tapi Hero sempat keluarkan satu recorder kecil yang dia siap-siap rakam suara penjahat itu sebelum ini. Recorder itu main balik suara asal penjahat. Buat semua perempuan yang kena sihir tu tiba-tiba jadi blur macam sedar balik.
Lepas tu hero pun masuk hospital untuk dapatkan rawatan. Tengah dia kat situ, tiba-tiba polis datang ucap terima kasih sebab hero ni dah selamatkan ramai perempuan. Sekarang semua mangsa itu pun dah balik dengan ibu bapa masing-masing. Cuma yang jadi persoalan, penjahat itu sampai sekarang tak tahu dia lari kat mana. Kat sini pula dia nampak hero tengah jalan dalam hutan. Dia jumpa seekor tikus mati dan dah busuk. Lepas tu dia bawa masuk dalam satu bilik bawah tanah. Rupa-rupanya kat situlah penjahat itu kena ikat dengan chain. Hero pun bagi tikus tu untuk dia makan. Tapi penjahat itu siap minta pisang yang ada kat tangan hero. Hero pun letak pisang tu jauh sikit, sengaja bagi dia tak boleh capai. Lepas tu terus belah balik. Itulah jadi hukuman dia dan dekat situlah movie ni habis. Okay guys, terima kasih sebab tengok video ni. Jangan lupa tekan like dan subscribe channel ini sebab benda itu boleh naikkan semangat saya untuk terus buat konten lagi. Bye.